أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-Qasas ayat 47. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas, ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walakinna ansha'na qurunan fatatawala 'alaihimul umur wa ma kunta sawiya fi ahli madyana tatlu 'alaihim ayatina walakinna kunna mursilin. Maksudnya, dan akan tetapi kami telah menciptakan umat-umat yang dahulu, lalu tempoh yang lama telah berlalu ke atas mereka sehingga mereka lupa kepada agama, dan engkau tidak pernah bermukim di Madian bersama penduduknya sehingga engkau boleh membaca kepada mereka ayat-ayat kami, akan tetapi kami mengutuskan engkau sebagai Rasul. Pengajarannya pertama, Allah Maha Berkuasa dengan menciptakan semua umat manusia daripada Adam sehingga kiamat. Oleh kerana itu, hanya Dia sahaja yang berhak disembah. Yang kedua, semakin lama manusia meninggalkan peringatan daripada Al-Quran dan As-Sunnah, semakin jauh manusia daripada Allah dan semakin manusia sesat. Yang ketiga, wajib ke atas setiap manusia
sentiasa mempelajari Al-Quran dan mengambil peringatan daripadanya. Kerana Al-Quran adalah sumber kehidupan dan kebahagiaan manusia. Yang keempat, satu bukti yang cukup jelas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan rasul yang menerima wahyu daripada Allah kerana di dalam Al-Quran banyak perkara yang ghaib, sama ada yang telah berlaku atau yang akan berlaku, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengetahuinya. Apatah lagi baginda tidak boleh membaca dan menulis. Okay, ayat 46. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Maksudnya, dan tidaklah engkau berada di sebelah Bukit Tur ketika mana kami menyeru Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi, sebagai rahmat daripada Tuhan engkau, untuk engkau memberi peringatan kepada kaum yang tidak datang kepada mereka pemberi peringatan sebelum engkau. Semoga mereka mendapat peringatan. Pengajarannya, rahmat Allah dan keadilannya yang sangat besar. Rahmat Allah dan keadilannya yang sangat besar dan luas dengan mengutuskan para nabi dan rasul kepada semua umat manusia. Agar manusia dapat kenal Tuhannya dan mentaatinya. Kerana hanya dengan mentaati Allah sahaja, hanya mentaati Allah sahaja, manusia akan bahagia dan selamat. Yang kedua, semakin jauh manusia daripada
peringatan Allah, semakin manusia memerlukan bimbingan dan hidayat daripada Allah. Okey, cukup lah. Kita sambung. Okey. Ayat malam ni kaitan dengan ayat lepas, iaitu Allah nak bagi tahu kedegilan dan kesombongan orang-orang musyrikin Mekah, mereka-mereka yang seumpamanya, iaitu mereka akan sentiasa mencari alasan untuk tidak beriman kepada Allah. Jadi ayat malam ni Allah bagi tahu rahmat Allah kepada manusia. Allah tidak mengazab manusia, sehinggalah Allah mengutuskan para rasul. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaula dan jikalau tidak antusibahum menimpa mereka ni ialah orang-orang Quraisy, musibatun, musibah apa-apa saja yang menyusahkan, yang tidak disukai oleh manusia. Apa-apa musibah. Bima qaddamat aydihim. Ba ni dipanggil bahasa babiah. Jadi bila terjemah, disebabkan. Apa-apa musibah yang menimpa manusia, apa sebabnya? Disebabkan oleh apa yang qaddamat, dilakukan oleh aidihim, oleh tangan mereka. Okey, di sini antara pengajarannya Allah nak bagi tahu apa saja musibah yang menimpa manusia, puncanya ialah daripada dosa manusia sendiri. Cuma di sini Allah sebut tangan. Adakah dosa itu hanya dilakukan oleh tangan? Bukan. Ada dosa dilakukan oleh mata, mulut, telinga, kaki. Tapi banyak ayat Allah kata kalau dosa dilakukan oleh tangan. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydihim. Jadi kenapa Allah sebut tangan? Sedangkan dosa dilakukan oleh anggota yang lain juga. Anggota badan yang paling banyak buat dosa ialah tangan. Sebab tu bila Allah mencela Abu Lahab, Allah cela apa? Tabbat yada abi lahabin atab. Celakalah dua tangan Abu Lahab. Bukan makna kepala dia tak celaka, tangan dia okey. Tak. Alat anggota badan yang utama buat dosa ialah tangan. Okey, cuba buka surah Asy-Syura
ayat 30. Surah Asy-Syura ayat 30. Hmm? Boleh? Asy-Syura, bukan Asy-Syu'ara. Hmm? Tak boleh nak connect. Tak apalah, buka je lah. Siapa yang ada Quran, buka. Asy-Syura ayat 30. Cuba baca ayat tu. Wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Okey. Cuba terjemah. Cuba terjemah. Wa ma asabakum. Dan tidak ada yang asabakum, tidak ada yang menimpa kamu min musibatin, daripada apa-apa saja musibah. Fabima kasabat. Maka ia dengan sebab kasabat aidikum. Dengan sebab apa yang dilakukan oleh tangan kamu. Maknanya semua musibah yang menimpa manusia puncanya orang tu sendiri. Apa dia contoh? Mencuri. Apa-apa je lah. Kadang-kadang hilang anak, kadang-kadang kan. Kadang-kadang Allah bagi dia sakit. Kadang-kadang kita dengar orang tu dibunuh. Kan, seorang perempuan dibunuh. Itu musibah bagi anaknya, bagi keluarganya. Tapi bila kita tengok, puncanya dia sendiri. Jadi di sini Allah nak bagi tahu, kalau nak mengelak musibah, caranya apa? Jangan buat dosa. Jangan buat dosa. Rezeki sempit, itu pun puncanya dosa. Sebab tu Nabi Nuh kata apa pada kaum dia? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah ampun, bertaubatlah pada Tuhan kamu, sebab dia adalah Maha Pengampun. Bila kamu bertaubat pada Allah, Allah akan turunkan hujan yang lebat. Dan wa yumjid lakum amwalin, Allah bagi harta. Wa banin, dan Allah bagi anak. Dan wa yaj'al lakum jannatin, Allah bagi kamu kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir. Okey? Kemudian di hujung Allah kata apa? Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan daripada yang banyak. Maafkan yang banyak apa ni? Maksudnya apa? Yang Allah timpa musibah dia sebab dosa kamu tu bukan semua dosa kamu. Kalau kamu buat 200 dosa, mungkin 10 dosa Allah timpa musibah. Dan sebahagian besar kereta NDK 1990 minta dialihkan segera. Betul? Kereta NDK 1990. Saya tak tahu Merc ke BM ni. Tengok
Dalam Allah timpa ke musibah, ada rahmat. Makna apa tu? Yang Allah timpa musibah hanya sebab dosa, mungkin 1/3, 1/5. Sebahagian besar dosa, Allah maafkan. Kalau Allah tak maafkan, setiap kali buat dosa, Allah hukum. Allah bagi musibah. Apa berlaku? Apa berlaku? Ma taraka ala zahriha. Allah tak akan tinggal seorang pun di atas muka bumi. Semua ditimpa musibah. Kalau Allah ambil kira semua dosa manusia. Maka bersyukurlah. Dengan kita buat dosa banyak, Allah balas sedikit sahaja. Okey. Musibah menimpa ni sebab dosa orang tu. Tapi ada musibah, orang lain buat dosa. Tapi yang kena juga orang yang tak buat dosa. Ada kan? Apa pula? Allah kata musibah tu ditimpa sebab dosa A. Tapi B pun kena juga. B tak buat dosa. Sebab tak mencegah. Ada dalil. Ada dalil. Apa? Surah apa? Bukan surah Al-Anfal ayat 25. Bukan surah Al-Anfal ayat 25. Oh, tak boleh buka? Tak boleh kan, Nek? Okey. Allah kata apa? Wattaqu fitnatan. Takutlah fitnah. Fitnah di sini apa makna dia? Tak, ujian. Fitnah dalam Quran banyak makna. Ada makna ujian, ada makna syirik. Al-fitnah tu asyaddu minal qatli. Itu bukan ujian, itu syirik. Jadi fitnah dalam ayat ni ialah musibah. Takutlah musibah yang la tusibanna, yang tidak sekali-kali akan menimpa allazina zalamu, orang-orang yang zalim di kalangan kamu, khasah secara khusus. Mana takutlah musibah yang bukan hanya menimpa pada orang zalim yang buat dosa sahaja, tapi akan menimpa walaupun orang beriman. Kenapa? Sebab bila berlaku dosa, kemungkaran, orang beriman tak cegah. Bila tak cegah, dia mungkin termasuk dalam bab redha, setuju. Kemudian Allah kata, wa'lamu annallah syadidul iqab. Ketahuilah, wajib kamu ketahui sesungguhnya Allah maha keras balasannya. Dan kita biasa dengar contoh, Nabi bagi contoh dalam satu hadis yang sahih. Manusia ni seumpama berada dalam kapal. Dan kapal tu ada 2 tingkat. Pernah dengar? Pernah? Satu kapal, semua manusia berada dalam kapal. Nabi buat gambaran. 2 tingkat, yang tingkat atas orang beriman. Tingkat bawah orang tak beriman. Jadi bila orang yang di bawah nak minum air, dia terpaksa naik tingkat atas. Tapi orang di bawah ni, sebab dia tak beriman, dia malas naik. Dia pun nak tebuk kapal. Dia kata, kenapa perlu naik atas? Kita tebuk je. Kemudian orang atas, kalau orang atas buat tak peduli. Itu bukan urusan kita. Biar dia tebuk. Kubur masing-masing. Kita duduk ke atas, berehat. Maka akhirnya apa akan berlaku? Yang menebuk orang bawah, tapi yang tenggelam, semua. Itu hadis sahih. Jadi samalah orang buat kemungkaran. Kita tak tegur kan? Itu urusan dia lah. Jangan busybody. Jadi musibah bila menimpa, akan menimpa semua sekali. Okey? Cuba buka surah An-Nisa ayat 165.
Hmm. Okey. Ayat ni nanti setelah kita tadabbur habis ayat tadi. Tapi tak apalah, dah keluar kita uraikan. Okey, rusulan. Rusulan apa makna? Rasul-rasul, plural. Apa tugas rasul? Dua. Satu, mubasyirin. Semalam kita sebutkan. Satu, bagi berita gembira tentang surga kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Yang kedua, tugas rasul, munzirin. Iaitu memberi peringatan kepada orang yang buat dosa tentang azab Allah. Supaya apa ni? Antara hikmah Allah utuskan rasul, li'alla yakuna linnasi 'ala Allah hujjah. Supaya tidak ada bagi manusia ke atas Allah hujjah. Supaya manusia tidak ada alasan untuk menyalahkan Tuhan. Kalau Allah turunkan musibah pada orang yang tak beriman ni, setelah Rasul bagi peringatan, manusia tidak ada alasan untuk mengatakan apa? Kami tak tahu. Sebab apa? Sebab Allah dah utuskan Rasul. Jadi sayang, Allah boleh tak? Siapa yang buat dosa, Allah dah bagi akal yang waras, fitrah. Tanpa utuskan Rasul, Allah boleh tak nak azab manusia? Boleh je. Tapi manusia akan beralasan. Apa alasannya? Rasul belum sampai. Jadi sebab tu kami buat dosa. Maka Allah utuskan Rasul supaya manusia tidak ada hujah, alasan ke atas Allah. Ba'dar Rasul, setelah diutuskan Rasul. Wa kana Allahu azizan hakima. Dan adalah Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Okey. Kita balik pada ayat kita. Lalu dia berkata, fayaqulu, lalu mereka berkata, mereka ni orang-orang musyrik Mekah. Rabbana, wahai Tuhan kami, lawala arsalta, jikalau tidak, ataupun lebih tepat saya terjemah maksud dia. Kenapa tidak? Arsalta, engkau. Kenapa tidak engkau utuskan? Ilaina, kepada kami. Kenapa engkau tidak utuskan kepada kami Rasul, seorang Rasul. Fanattabi', lalu kami ikut. Ikut apa? Ayatika, ayat-ayat engkau. Dan wa nakuna minal mu'minin, dan kami akan menjadi dari kalangan orang-orang beriman. Okey, apa Allah nak bagi dalam ayat ni? Siapa faham? Mula-mula Allah kata apa? Jikalau tidak musibah menimpa mereka, kemudian disebabkan dosa-dosa mereka, lalu mereka berkata, kenapa engkau tidak utuskan kepada kami seorang Rasul? Kemudian kami ikut. Maksud ayat ni ialah, sekiranya Allah tidak utuskan Rasul, kemudian Allah turunkan musibah pada mereka. Mereka akan buat alasan. Kenapa tak utuskan Rasul pada kami?
Kalau utuhkan Rasul pada kami, kami ikut. Tak ada masalah. Faham? Maka Allah tak nak mereka beralasan, Allah utuskan Rasul. Boleh Allah nak turunkan azab tanpa utuhkan Rasul. Boleh je. Manusia ada akal. Dengan akal, dengan fitrah semula jadi, manusia tahu tak mana buruk, mana yang baik. Tahu. Tapi sebab rahmat Allah, Allah tak nak manusia beralasan. Jadi Allah utuhkan Rasul, Rasul terangkat, bila tak beriman, Allah hukum. Allah turunkan musibah. Dan mereka tak akan beralasan lagi. Boleh faham? Jadi di sini Allah nak begitu apa ni? Manusia akan sentiasa beralasan. Buktinya apa? Allah dah utuh tak Rasul? Ikut ke tak? Mana? Dia cakap apa ni? Kalau engkau utuhkan Rasul, kami akan ikut. Sebenarnya mereka dusta. Inilah perangai manusia. Sebelum ada Rasul, dia kata nak ikut. Sebelum faham Al-Quran, dia kata nak ikut. Bila faham, oi beratnya Ustaz. Makna berbohong dan suka beralasan. Okey. Cuba buka surah Al-Isra ayat 15. Tulis ha? Pelajar-pelajar semua tulis dalil-dalil ni. Okey. Maksud dia, Auzubillahi minasyaitonir rajim, man ihtada. Siapa yang mendapat petunjuk, fa innama yahtadi li nafsihi. Maka sesungguhnya dia dapat petunjuk untuk siapa? Dirinya. Apa yang Allah nak beritahu? Ramai orang tak nak belajar agama. Ramai orang tak nak tadabbur Al-Quran. Ramai orang tak nak belajar sunnah. Sebab apa? Dia rasa apa? Bukan untuk dia pun. Yang aku dah buat sekarang okey. Tak, Allah kata, semakin kamu belajar, semakin kamu dapat hidayah, semuanya untuk diri kamu. Bukan orang lain. Dan maksud sebaliknya, وَمَنْ ضَلَّ. Siapa yang sesat, فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا. Sesat tu balik pada siapa? Kalau kamu tak belajar, tak faham Quran, tak belajar sunnah, tak ikut sunnah, bukan ustaz yang rugi. Yang rugi ialah kamu. Okey. Kemudian, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Apa maksud? Wazirah. Orang yang berdosa. Waziratun, orang yang berdosa. La taziru. Tidak akan memikul. Wizrah, dosa. Ukhra, yang lain. Orang yang berdosa tak akan pikul dosa orang lain. Kan ada orang Melayu kan? Orang Melayu. Kalau anak tak solat, Zuhur, mak dia dalam kubur kena azab. Kan? Ada orang Melayu macam tu kan? Jadi anak tu pun solat sebab takut mak dia kena azab. Bukan takut dia kena azab. Salah faham. Tak ada. Anak tak solat, siapa akan tanggung dosa? Anak lah. Mak tak tanggung. Mak akan tanggung dosa, mak tak solat tu. Bukan anak tak solat. Ataupun mak akan tanggung dosa sebab tak ajar anak solat. Anak buka aurat, mak dah mati. Mak tanggung tak dosa anak buka aurat 20 tahun, 30 tahun? Tak. Allah Maha Adil. Okey? Wa ma kunna, dan Allah kata apa? Dan tidaklah kami mu'azzibina mengazab. Tidaklah kami akan mengazab mana-mana orang, mana-mana kaum hatta nab'asa rasula, sehingga kami utuskan rasul. Ada kaitan dengan ayat tadi. Soalan dia, Allah boleh tak nak azab manusia sebelum Allah utuskan rasul? Boleh je. Tapi Allah tak nak manusia buat alasan. Dan Allah nak manusia ni nampak Allah tu Maha Adil. Maka Allah kata, kami tidak akan azab manusia sehinggalah kami utuskan rasul. Sebab itulah siapa yang mati dalam tempoh rasul tak ada. Contohlah, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Rasul belum sampai, Quran belum ada, dan mereka mati dalam fitrah. Mereka tak semua berhala, maka mereka ke surga. Allah tak akan azab. Sebab apa? Rasul tak ada. Kan? Tapi kalau Rasul tak ada, mereka semua berhala. Allah akan azab. Sebab dah keluar daripada fitrah. Okey, cuba buka surah ni. Surah Taha. Ayat 134. Maksud yang lebih kurang sama. Cuba tengok. Saya tak nak terjemah. Pelajar terjemah. Walau. Jikalau. Anna. Saya suruh kami. Ahlaknahum. Kami telah binasakan mereka. Allah kata, jikalau sesungguhnya kami binasakan mereka. Bi'azabin. Dengan azab. Min qablihi. Dari sebelumnya. Sebelum apa ni? Sebelum kami utuskan Rasul. Kalau kami azab mereka dengan azab sebelum kami utuskan Rasul, apa mereka kata? Laqalu. Pasti mereka akan berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, laula arsalta ilaina rasula. Sama dengan ayat tadi kan? Kenapa engkau tak hantar kepada kami seorang Rasul? Lalu kami ikut ayat-ayat engkau sebelum itu. Sebelum an-nazilla wa nakhza. Sebelum kami hina kat dunia dan kami rugi di akhirat. Jadi kononnya dia nak ikutlah Rasul. Tapi sebenarnya dakwah itu adalah bohong. Memang Allah utuskan Rasul tapi mereka tak ikut pun. Okey? Dia kaitan dengan kehidupan kita apa dia? Ramai perangai dia macam ni. Tapi yang ni orang musyrikin Mekah. Yang ni bukan musyrikin Mekah. Musyrikin Malaysia. Apa dia? Mulut dia cakap nak ikut Al-Quran. Mulut dia cakap kita ikut sunnah Nabi. Tapi bila kita begitu, ini yang Quran cakap. Ini yang sunnah Nabi cakap. Dia kata apa? Alah, apa salahnya? Betul tak? Mulut cakap ikut sunnah. Jadi ada, tak tahulah. Dia orang belajar kat mana. Okey. Saya nak sentuh pasal musibah ni. Musibah paling besar apa dia? Ha? Dia secara umum, manusia anggap musibah. Bagi manusia ni musibah ialah seperti miskin, sakit, kan, anak mati. Tapi sebenarnya musibah-musibah yang paling besar apa dia? Ha? Musibah dalam bab agama. Musibah dalam bab agama. Yang ramai manusia tak perasan. Sebab tu Nabi ajar kita baca doa. Jangan, bukan. La taj'al fi musibatana, la taj'al musibatana fi dinina. Jangan engkau jadikan musibah kami dalam bab agama. Kalau nak jadi musibah bab dunia, miskin, sakit, kami okey lagi. Tapi kalau engkau bagi musibah dalam bab agama, pasal syirik, bid'ah, buang masa, solat lambat, ya Allah, jangan. Cuba baca, cuba keluarkan hadis ni. Itu musibah apa tu? Okey. Rawa Imam Tirmizi. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunanihi, dalam sunahnya, daripada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, qallama, selalu kana Rasulullah SAW selalu ataupun setiap kali yaqumu min majlisin. Setiap kali Nabi bangun daripada majlis ataupun jarang Nabi bangun daripada majlis sehingga yad'u biha ula'id da'awat. Mereka Nabi akan baca doa-doa ni kepada sahabat-sahabatnya. Jadi kalau orang macam Nabi pun baca doa dan Nabi pula ajar pada sahabat, maka orang macam kita lagi kena baca doa ni. Oh, start panjangnya.
Nak masuk syurga tapi nak doa pendek-pendek. Okey, apa doanya? Allah maqsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asika. Satu. Ini bahagian pertama. Kita hurai. Allah, apa makna Allah maqsim? Ya Allah, takdirkan. Ya Allah, takdirkan untuk kami min khasyatika, dari takut pada engkau. Takut pada engkau yang mana ni? Yang macam mana? Ma yahulu, yang takut itu menghalang antara kami dan antara maksiat kepada engkau. Punca manusia buat maksiat apa dia? Tak takut pada Allah. Dan bila dia mula takut, dia akan berhenti buat maksiat. Tu. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Jadi kita nak berhenti buat maksiat, kena ada rasa takut pada Allah. Nak rasa takut, kena betul-betul Allah. Salah satu cara kita minta, Ya Allah, takdirkan kepada kami takut pada engkau, sehingga kami tak berani buat maksiat. Buang masa, lepak, mengumpat dan sebagainya. Beli baju mahal-mahal, beli beg mahal-mahal. Dosa tak? Dosa ke tak? Beli iPhone mahal-mahal, oh tak berdosa? Tak berdosa? Pasal apa tak berdosa? Ikut sunnah apa tu? Beli mahal-mahal. Kata nak ikut sunnah Nabi. Nabi bekas air Nabi pecah. Nabi buat apa? Tampal. Nabi tak buang. Nabi tampal dan Nabi guna. Kita yang tak pecah pun buang. Kan? Jadi sunnah Nabi ni bukan bab solat je, bukan bab baca Quran je, tapi kehidupan keseluruhan. Okey? Membazir itu adalah dosa. Boros pun adalah dosa. Apa dalil? Innal mubazzirina kanu. Oh, tu lagi teruk, hafal saja. Yang boros pula, membazir lain, boros lain. Dalam akhir surah pasal ibadur rahman. Wallazina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalik. Sifat ibadur rahman bila dia infak tidak boros dan tidak kedekut, tengah-tengah. Dia tak beli yang mahal sangat dan tak beli yang murah sangat. Tengah-tengah. Okey? Boleh ikut Allah maqsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asika. Okey, yang kedua. Wa min ta'atika ma tubal. Nanti dulu. Tak sabar nak hafal, nantilah. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Masya-Allah. Dan iksim lana, takdirkan untuk kami juga min ta'atika, daripada mentaati engkau, yang hasilnya apa? Ma tuballighuna, ketaatan itu menyampaikan kami kepada syurga engkau. Kita tak akan dapat syurga melainkan dengan cara taat kepada Allah. Minta kepada Allah. Lepas khasyah, taat. Kemucaknya, syurga. Kita minta macam-macam bab dunia kan. Dan ada 1000 plan. Tapi bab syurga ni jarang minta dan tak ada plan. Ini plan dia. Pertama minta khasyah yang menghalang maksiat. Yang kedua minta taat membawa ke syurga. Okey. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Okey, yang ketiga. Wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Dan maksud dia, dan daripada keyakinan
Ma tuhawwin, yang meringankan dengan keyakinan itu ke atas kami musibatid dunia. Musibah dunia ni banyak kan? Sakit, demam, miskin, hilang duit. Kadang-kadang kita rasa berat musibah tu. Macam mana nak jadikan semua musibah jadi ringan dan kita reda dan kita boleh senyum? Iaitu dengan yakin. Yakin pertama, semua musibah adalah ujian. Untuk apa? Allah hapuskan dosa. Allah tinggikan darjah. Dan bila kita sabar pula, dapat pahala. Bila yakin, musibah jadi ringan. Tapi kadang-kadang kita tahu tak yakin. Ustaz sedap cakap lah. Ustaz tak rasa kan? Ada seorang Al-Qadhi Shuraih. Al-Qadhi Shuraih. Al-Qadhi Shuraih. Bila menimpa dia, ditimpa musibah, dia puji Allah 4 kali. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. 4 kali. Bila tu? Bila Allah bagi musibah pada dia. Pernah tak dengar orang? Bila dapat musibah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pernah dengar? Tak pernah? Pernah kat mana tu? Dia sebut 4 kali. Cakap dia berfakta. Okey, sebab benda ni bukan mudah. Kadang-kadang kita dapat musibah, nak sebut sekali pun susah. Tersepak, Alhamdulillah. Orang langgar kereta, Alhamdulillah. Sekali je pun susah, betul? iPhone hilang, Alhamdulillah. Okey. Kenapa dia sebut Alhamdulillah 4 kali? Pertama, sebab dia bersyukur kepada Allah, sebab dia tidak ditimpa musibah yang lebih besar daripada itu. Contohlah, cermin kereta dia pecah. 1, Alhamdulillah. Ada 3 lagi. 4 tak pecah. Pecah 1 je, Alhamdulillah. Kadang-kadang anak dia mati. Anak 4 orang mati seorang. Alhamdulillah mati seorang. Ada 3 lagi. Boleh faham? Duit hilang. 1,000. Alhamdulillah ada 10,000 lagi. Kalau, okey. Yang kedua. Kenapa dia sebut Alhamdulillah? Sebab Allah bagi taufik padanya untuk sabar. Alhamdulillah Allah bagi sabar. Berapa ramai Allah bagi musibah kecil pun tak sabar. Dan bila dia sabar dapat apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Alhamdulillah. Yang ketiga, Allah memandunya untuk membaca innalillah. Dapat pahala baca tu ayat Quran tu. Berapa ramai yang ditimpa musibah kecil tak terkeluar. Alhamdulillah pun tak, innalillah pun tak, celaka. Tak ada orang lain yang kena curi. Okey, yang keempat. Kenapa dia sebut Alhamdulillah? Sebab Allah tak bagi musibah dalam bab agama. Hilang duit. Bukan bab agama. Kalau Allah bagi aku terlupa solat, Allah bagi aku lambat solat, itu musibah besar. Saya nak tanya, antara kita pergi kerja, lewat pergi kerja dengan lewat solat, yang mana musibah lebih besar? Tapi yang mana kita menyesal? Sebab itulah, salafus soleh, dah dengar, salafus soleh, bila tak sempat takbiratul ihram bersama imam, solat jemaah, dia akan ucapkan kepada kawan dia tu, yang tak sempat takbiratul ihram, ucapan taziah 3 hari berturut-turut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab bagi dia tak sempat takbiratul ihram musibah besar. Sebab ganjaran pahala besar. 3 hari turut-turut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kalau ada salafus soleh tak sempat salat berjemaah, tadi tak sempat takbiratul ihram. Ini tak sempat salat Jumaat. Bagi mereka itu musibah besar.
Sebab apa? Sebab apa? Sebab Nabi sebut dalam satu hadis dengan Abdullah bin Ummi Maktum, bila Abdullah bin Ummi Maktum beritahu Nabi, "Ya Rasulullah, aku tidak ada pemandu untuk pimpin aku untuk pergi ke masjid. Aku buta, tak ada orang pandu." Nabi dengar, "Atasma'un nida?" Kamu dengar tak azan? Dengar. Maka Nabi kata pada orang buta ni, "Ajib, wajib kamu sahut seru azan dan pergi. Bila aku tak pergi, aku mengingkari perintah Nabi." Itu musibah. Maka dia akan ucap pada saudara dia, "Innalillah," selama seminggu. Kita makan lewat pun rasa musibah. Makan obat lambat pun rasa risau. Tapi solat setiap hari lambat, okey je. Itu lagi musibah dua kali. Satu, musibah solat lambat. Musibah kedua, tak rasa itu musibah. Tak rasa musibah pun musibah. Boleh? Okey. Sebab tu Allah kata apa? Doa ni, kalau kita yakin dengan janji Allah, musibah jadi ringan je. Kita hadapi dengan senyum. Yang ketiga, wa matti'na bi asma'ina wa absarina. Doa ketiga, 1, 2, 3, 4. Doa keempat, matti'na apa dah? Seronokkan, kekalkan kami dengan asma'ina, pendengaran kami, wa absarina, dah penglihatan kami, wa quwwatina, dan kekuatan kami, ma ahyaitana, selama mana engkau menghidupkan kami. Apa maksud matti'na? Ya Allah, kekalkan kesihatan telinga kami, mata kami, kekuatan kami. Untuk apa? Untuk terus taat pada engkau. Kenapa telinga dan mata? Kenapa tak sebut kaki, tangan? Alat yang paling penting untuk taat pada Allah dan untuk kenal Allah, mata dan telinga. Telinga kita dengar ya Allah macam sekarang. Mata kita tengok ciptaan Allah. Biarlah dua ni, mata dan telinga, kekal sihat sampai aku tua, sampai aku mati. Berapa ramai yang tua tapi telinga masih mampu mendengar tazkirah. Mata masih terang melihat kebesaran Allah. Tapi ada orang dah muda, dah pekak kan. Kalau dengar yang kurang tak boleh. Dengar lagu, meloncat. Okey? Yang ke berapa ni? Waj'alhu warisan minna. Dan jadikan ia ni apa dah? Pendengaran kami, penglihatan kami dan kekuatan kami. Waris tu makna kekal untuk kami sampai mati. Cuba bayangkan kalau kita tak boleh mendengar. Berapa banyak kita rugi. Kan? Tak boleh dengar ceramah, tak boleh dengar tazkirah. Dan cuba bayangkan kalau mata kita kelabu. Tak boleh tengok dah keindahan ciptaan Allah. Jadi kekalkan ia sampai kami mati. Yang ke, waj'al sa'rana, dan jadikan dendam kami, marah kami hanya kepada siapa? Man zalamana, kepada orang yang menzalimi kami. 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam, wansurna, dan tolonglah kami, menanglah kami ke atas orang yang adana, memusuhi kami. Banyak tak musuh kita? Siapa? Orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrikin, orang munafik. Dan yang paling dekat dengan kita, siapa? Syaitan, nafsu. Jadi biarlah kami sentiasa menang melawan musuh kami, syaitan ataupun nafsu. Yang ke-7, ni. Wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan engkau jadikan musibah kami dalam beragama. Malah nak belajar, malah baca Quran, malah nak tadabbur, malah nak solat sunat, malah nak zikir. Wala taj'al, cuba angkat sikit. Wala taj'al musibatana fi dinina, dan jangan jadikan wala taj'alid dunia. Jangan jadikan dunia akbara.
Boleh rendahkan sikit. Tak sampai. Ha? Jangan jadikan dunia akbara hammina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia akbar hammina. Apa maksud hammina? Sebesar-besar tujuan hidup kami. Jangan. Pagi fikir dunia, petang fikir dunia, malam fikir mimpi dunia. Jangan. Sebaliknya, jadilah yang paling besar dari hidup kami ialah akhirat. Cerita akhirat je. Wala mablagha ilmina. Dan jangan jadikan dunia juga sebagai mablagh ni kemuncak. Kami manusia hidup semuanya kemuncak nak dapat dunia. Dan yang terakhir, wala tusallit alaina man la yarhamuna. Dan jangan engkau menguasai ke atas kami siapa yang la yarhamuna, yang tidak mengasihani kami. Maksud apa? Jangan jadi orang yang zalim menguasai kami. Sama ada pemimpin ke, ketua ke, jangan jadikan mereka ni zalim tapi menguasai kami. Jadilah yang menguasai kami orang yang bertakwa, imaman lil muttaqin. Okey. Hadis riwayat At-Tirmizi, hadis hasan gharib. Nombor hadis. Tulis. Hasif. 2783. Jangan hafal nombor je, hadis tak hafal. Okey, boleh ke? Dah hafal dah hadis ni? Saya nak bagi tips lah supaya mudah hafal. Setiap, ada berapa potongan ni? 7, 8. Setiap malam satu potongan. Setiap malam satu potongan. Dan yang paling penting apa dah ni? Yang saya nak tekan di sini. Wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan jadikan musibah dalam bab agama. Kadang-kadang musibah bab agama apa dah? Tenggelam dalam bid'ah. Dah tak boleh nak fikir dah. Itu musibah tu. Akhirnya sampai mati dia tak akan jumpa sunnah. Wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Kalau hafayan ni pun dah okey ni. Daripada wala taj'al musibatana sampai habis. Okey? Boleh Siapa dah hafal? Amsyarah. Biasa Amsyar paling cepat hafal. Okey, kita balik pada ayat kita. Kalau nak tunggu hafal ni, pagi besok baru selesai ni. Falamma ja'ahum. Terjemah. Falamma, maka tatkala. Ja'ahum. Telah datang kepada mereka al-haq. Okey, al-haq, kebenaran ni apa maksud dia? Ada ahli tafsir mengatakan Nabi Muhammad, ada ahli tafsir mengatakan wahyu. Tapi pendapat paling kuat ialah wahyu. Sebab apa? Sebab ayat selepas dia, min indina. Jadi kalau daripada sisi kami makna apa? Wahyu. Telah datang kepada mereka al-haq min indina. Mereka ni siapa? Orang musyrikin Mekah. Tapi apa pula alasan? Tadi dia kata kalau utuhkan rasul kami ikut. Sekarang Allah kata dah datang pada mereka wahyu. Apa pula kata mereka? Qalu, mereka berkata, laula, jikalau tidak, utia, saya terjemah maksud, kenapa tidak? Kenapa tidak? Utia diberi mislama seperti ma'utia. Seperti apa yang
telah diberi kepada apa pula ni? Bila datang kebenaran daripada sisi kami, iaitu wahyu, mereka beralasan pula, lah, kenapa tak bagi pada Nabi Muhammad mukjizat sebagaimana yang diberi pada Nabi Musa? Seperti apa? Tongkat lagi, tangan kurang bercahaya lagi, banyak lagi lah, katak, darah kan, belalang. Alasan. Padahal, ada tak yang Allah bagi mukjizat pada Nabi Muhammad selain pada Quran? Ada apa dia? Insyaqqal qamar, bulan terbelah lagi. Keluar air daripada jari. Nabi bercakap dengan gunung. Batu dan pokok bagi salam pada Nabi. Ada je. Tapi mereka beralasan sebenar. Mereka tak nak beriman. Sebab apa? Tengok ayat seterusnya Allah kata apa? Awalam yakfuru, bukankah mereka yakfur apa dia? Mereka ingkar, mereka kufur. Bima utia, dengan apa yang utia telah diberi kepada Musa min qablu, dari siapa yang kufur ni? Logiknya siapa yang kufur dengan mukjizat yang Allah bagi pada Musa? Orang musyrik Mekah ke orang Yahudi? Yahudi. Tapi ada ahli tafsir mengatakan yang kufur ni sebenarnya maksudnya dua-dua. Orang Yahudi pun tolak mukjizat yang Allah bagi pada Nabi Musa, tongkat ke apakah. Dan orang Mekah pun sebenarnya tak terima pun. Kalau orang Mekah terima, orang Mekah beragama Yahudi. Mereka tolak. Jadi Allah kata, kamu minta mukjizat macam Nabi Musa. Sebenarnya orang Yahudi pun tolak, kamu pun tolak. Jadi kalau aku bagi pada Nabi Muhammad, sama je. Qalu, akhir sekali mereka kata apa? Mereka berkata, orang musyrik Mekah, Sihrani. Sihrani ada dua bacaan. Satu, Sihrani. Yang kedua, Sahirani. Apa beza dia? Sihrani, dua sihir. Sahirani, dua penyihir. Ini orang. Yang ini kata terbit. Bahkan orang musyrikin kata apa? Dua-dua tu adalah sihir. Apa maksud dua-dua? Tak, ini bukan orang ni. Taurat dan Al-Quran. Akhir sekali dia kata apa? Quran dengan Taurat ni sama, dua-dua sihir. Tazaharani. Yang saling tolong-menolong. Musanna, tazaharani, dua. Okey, kalau sihrani, dua-dua tu Quran dan Taurat. Kalau sahirani, orang, iaitu Nabi Muhammad dan Nabi Musa AS. Tengok, last sekali, dia tolak semua sekali. Tadi minta bukti. Sekarang, dia kata Quran dengan Taurat tak boleh pakai. Dua-dua Nabi Musa dengan Muhammad pun tak boleh pakai. Okey, apa maksud tolong-menolong ni? Kalau cerita dia sama. Kitab Taurat dengan kitab Quran sama. Quran mengesahkan yang dalam Taurat, Taurat mengesahkan dua-dua sihir. Kalau orang pun sama. Muhammad
mengesahkan cerita Nabi Musa mengesahkan cerita. Jadi pengajarannya apa? Siapa-siapa yang buat kerja dakwah, pasti akan dilabelkan. Ini siapa yang dilabel ni? Nabi. Jadi Allah nak bagi tahu, kalau kamu nak buat kerja dakwah, kena bersedia untuk dilabel, dituduh. Yang kedua, kena sabar. Sebab para Nabi ni semua sabar. Tak ada seorang pun yang berhenti berdakwah sebab dilabelkan. Tak ada. Inilah kita tak ada buat Al-Quran. Tak ada buat Al-Quran ialah semua cerita dakwah. Cerita dakwah, cerita kena label, cerita kena halau. Dan akhirnya mereka berkata, waqalu. Dan mereka berkata, inna, sesungguhnya kami, bikullin, dengan, bikullin ni bukan sesuatu, dengan semua tu. Semua tu. Dengan semua, kafirun, kami kufur. Habis. Inilah. Allah bongkar. Sebenarnya mereka bukan nak beriman pun. Yang minta dalil, minta mukjizat, semua tu karut. Kesimpulannya apa? Quran ke, Taurat ke, Muhammad ke, Musa, semua kami kufur. Kami tak pakai. Okey. Boleh ya? Jadi, kalau kita sebagai pendakwah, kita akan hadapi semua ni. Kalau orang musyrikin berkata pada Nabi, berkata pada Quran, kufur. Maka kalau orang kata pada kita sebab bawa Quran, bawa sunnah, kufur ataupun sesat, satu benda yang biasa. Jangan terkejut. Yang peliknya apa dia? Dia tak suka Quran dan sunnah, tapi dia setuju dengan kita. Itu pelik. Okey. Cukup lah? Ada soalan? Oh. Oh, Nabi Musa pakai tongkat. Boleh tak kita pakai tongkat? Okey. Ikutan kita Nabi Musa ke Nabi Muhammad? Laqad kana lakum fi Rasulillah, sesungguhnya pada kamu, bagi kamu pada Rasulullah, bukan pada Musa. Ikutan yang baik. Bahkan Nabi Musa kalau dia ikut, datang sekarang, dia kena ikut siapa? Sunnah Nabi Muhammad SAW. Okey. Ada soalan lain? Boleh kuat sikit Asyik? Sebab? Okey, bagus soalan. Soalan daripada Asif. Kenal semua Asif, ha? Kalau tak kenal, tak tengok. Dah viral ni Asif, ha? Boleh ke depan sikit tunjuk. Soalan dia, dalam Al-Quran, surah Asy-Syura antaranya, Allah kata dosa tu disebabkan tangan-tangan manusia sebab manusia sendiri. Tapi dalam hadis, Nabi kata, dosa ke? Musibah. Musibah adalah sebagai ujian. Musibah Allah uji sebab Allah cinta. Kepada siapa Allah cinta? Kepada orang beriman. Yang ayat tadi, Allah turunkan musibah sebab dosa mereka. Sebab apa? Sebab dia tak beriman. Tapi orang beriman, mungkin tak orang beriman ada dosa? Mungkin. Jadi kalau Allah sayang pada orang beriman, Allah bagi musibah sebab apa? Nak apa dosa? Tapi contoh orang musyrik, kaum Ad, kaum Samud. Mereka buat dosa. Allah turun musibah sebab Allah sayangkan, sebab Allah benci. Itu beza. Sebab tu Allah matikan terus. Okey. Wa anta fajazakallah. Berapa dah? 14 dah sekarang. Dia sedang mengalahkan ustaznya.
Okey, ada soalan tak ada? Tak ada, insya-Allah kita besok ada kelas pukul 10 pagi. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم